Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian. Juga kepada Yang Bersama Dr. Ehsan bin Ismail, Ketua Pusat Pembangunan dan Pengurusan Teknologi IAB Indo. Khabar Dok? Okay, yang lain dengar suara saya ya? Alhamdulillah. Dengar. Saya dengar clear. Suara Okay. saya okey ya, Ashraf? Boleh dengar? Suara clear Hari Dok? ni saya tak berapa sihat. Ya tahu. Ada yang kata Suara lain. tak dengar suara tu dia kena, yang tak dengar suara tu dia kena klik pada join audio. Yang Ada tak yang dengar tu cakap kena tak dengar klik suara. join audio lah. Dalam Ya. Zoom tu ada join audio kan, join computer audio kan. Kalau pakai telefon join phone audio. Right? Okey, tanpa kita melengahkan masa. Okey, selamat datang ya tuan-tuan puan-puan kepada CDHealth Hands-on Online Session bagi PGB siri ke-31. Okey, dengan tajuk Ayo Kita Manfaatkan Delima oleh Dr. Ehsan Ismail selaku Ketua Pusat Pembangunan dan Pengurusan Teknologi IAB Indo. Okey. Alhamdulillah kan, Dr. Ehsan pun saya tak perlu kenalkan lah secara lebih mendalam lagi kerana beliau telah beberapa kali berkongsi mengenai di arena CDL Hands-on ni. So tanpa melengahkan masa Dok, saya serahkan kepada Dok untuk mulakan. Dipersilakan. Terima kasih Dok. Terima kasih Encik Ashraf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya harap audience boleh dengar suara saya. Ashraf boleh dengar suara saya? Ya, loud and clear. Saya sakit tekak hari ni, jadi tak boleh nak bercakap dengan kuat. Kebetulan beberapa hari yang lepas ni saya kurang sihat sikit lah. Sakit tekak, ada sesama dan demam. Tapi hari ni getting better. Cuma suara tu masih lagi tak pulih sepenuhnya lagi. But anyway, terima kasih Ashraf. Untuk makluman tuan-puan, Ashraf adalah pensyarah kanan di pusat saya, Pusat Pembangunan dan Pengurusan Teknologi Institut Aminuddin Baki Indo di Bandar Instek Negeri Sembilan. Dan kami sama-sama lah menggerakkan inisiatif digital di IAB, terutamanya untuk meningkatkan kompetensi digital dalam kalangan pengetua dan berusaha. Jadi untuk sesi pengurusian pada hari ini, saya nak fokuskan kepada penggunaan D5. Tak semualah saya boleh cover sebab D5 tu banyak sebenarnya. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat lihat beberapa fungsi dalam D5 yang mungkin boleh dimanfaatkan oleh pengetua dan berusaha. Dalam sesi ini saya pasti yang mendengar ni bukan sahaja pengetua dan berusaha, ada juga dalam kalangan guru. Jadi tak apa, bagus kita open kepada semua sebenarnya. Cuma penerangan saya nanti saya akan fokuskan kepada macam mana pengetua dan berusaha patut manfaatkan D5 ini. Jadi untuk itu saya akan terus share skrin saya di sini. Baik, tuan-puan boleh lihat skrin D5 saya? Nampak tak? Nampak Baik. Nampak. Sekiranya belum sampai ke sini, sebenarnya kalau dalam katakan kita dekat Google ataupun dekat Edge, mana-mana pun boleh. Kita boleh search saja untuk ke D5 ini, D5 2.0. Kemudian klik dekat itulah. Okey. Tuan-puan telah pun diberikan ID dan juga password D5 yang dipakai, yang dikatakan guru tu lah. Dah lama dapat ID tersebut. Baik. So bila kita search D5, kita akan sampai di sini. Jadi tuan-puan kena klik untuk login. Sebelum tu klik untuk I agree to the terms and conditions, and then klik here to login. Ini memang kebanyakan guru murid dah biasa lah. Dah biasa untuk masuk ke dalam D5. Saya akan gunakan email D5 saya, iaitu iab1001@moedl.ed. Tuan-puan boleh gunakan email G yang bermula dengan G dan nombor, lepas tu MOEDL lah. Okay, klik continue.
Okay. Klik allow. Okay, now kita dah masuk ke dalam platform D5 yang dibekalkan kepada semua guru, murid dan juga pegawai di KPM lah, KPM, GPM dan PPD. Okay, di sini kita boleh nampak di sebelah kiri itu adalah kita punya pengenalan lah. Saya tak ada gambar di sini, hanya letak ketandi, mungkin dia merujuk kepada Dr. Ihsan bin Ismail. Dan di sini kita ada yang biasa digunakan adalah Meet, Google Classroom dan juga EduActivity. Tapi yang lebih utama sekarang saya nak fokus kepada yang apa yang ada di dalam ini ya, di tengah-tengah ni. Okay. Baik, sebelum itu kalau tuan-puan fokus di sebelah kiri tuan-puan akan lihat ada program pensijilan D5. Ini lebih kepada kita nak meningkatkan profesionalisme kita lah. Dalam ini ada berkaitan dengan MIE, GCE dan juga Apple Teacher. Jadi tuan-puan boleh masuk dan menyertai kursus yang disediakan supaya mendapat pengiktirafan sebagai MIE, GCE dan juga Apple Teacher. Untuk program guru KPM ada pembangunan guru baru 2.0, perkongsian ilmu, ada ruang ilmu guru, pembelajaran hybrid, bank sumber. Ini beberapa perkara di sebelah kolom kiri ini. Okay. Sekarang ni kita lihat yang di tengah-tengah, yang utama ni. Semua sekali ada 15 ikon. 15 ikon semuanya. Jadi tuan-puan lihat yang pertama adalah AI tools. Kalau klik dalam ni ada lagi 14 tools AI. Yang kita biasa pakai adalah ChatGPT. Saya pasti tuan-puan biasa pakai ChatGPT. Selain itu kita ada yang pertama adalah Gemini AI. Ini merujuk kepada AI yang disediakan oleh Google. Dulu namanya adalah Bard AI ya. Dan ada satu di bawah ChatGPT ni yang baru. Sebenarnya dulu lebih namanya adalah Bing. Bing ni dikeluarkan oleh Microsoft. Jadi sekarang dinamakan Microsoft Copilot. Baru saja. Kemudian kita ada yang lain macam Conquer AI, Text Project, Stay, Khan Academy, Perplexity, Bing Image Creator, Pixlr AI Image Creator, Learn, AI 101 for Teachers, Cloud AI dan juga Intro to Generative AI. Baik. Untuk AI nanti saya akan fokus kepada dua lah, iaitu ChatGPT dan juga Microsoft Copilot. Balik kepada main table. Yang pertama tadi AI. Yang kedua kita ada buku teks digital. Yang ini tuan-puan boleh gunakan untuk merujuk kepada buku teks lah. Buku teks dari sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Okay. Dan di sini tuan-puan boleh cari contohnya buku teks saja ataupun dengan buku aktiviti. Dan di sini tahun 1 sampailah sekolah menengah ya. Okay. Di sini sekolah rendah saja, kalau sekolah menengah klik dekat sini. Okay. Dan kita boleh juga rujuk kepada kurikulum yang apa yang kita nak, KSSM atau apa ya. Dan senarai buku tu akan diberikan di sini. Kita boleh download lah. Seterusnya tuan-tuan, yang ketiga adalah bahan interaktif. Okay. Bahan interaktif ini ada PHET ataupun PHET Interactive Simulation, ada buku teks digital interaktif, ada aplikasi bahan interaktif, Minecraft Education Edition dan juga Google Interland. Google Interland ni lebih kepada game lah. Jadi semua ni lebih kepada kegunaan murid lah. Cikgu boleh gunakan bersama dengan murid supaya mereka dapat utilize pelbagai aplikasi yang kita telah masukkan ke dalam D5. Kalau contoh kena nak tengok yang pertama, PHET ni disediakan oleh University of Colorado. Dia macam simulation kepada pelbagai konsep ilmu lah, konsep matematik, sains especially ya. Boleh pergi satu persatu. Dan untuk bahan aplikasi interaktif, boleh muat turun aplikasi ini dan gunakan di dalam phone yang menggunakan
Android ya, phone Android. Baik. Seterusnya kita pergi kepada yang ikon yang keempat, pusat sumber. Ini merujuk kepada portal U Pustaka. Ini macam library kita lah. Boleh masuk ke sini untuk mencari bahan buku especially. And then kita ada sumber rujukan PDP. Ini khusus. Sorry ya. Kita balik. Okay. Sumber rujukan PDP ini adalah yang disediakan oleh pelbagai bahagian di KPM ya. Sebagai contoh kita ada BPSK iaitu psikologi dan kaunseling, IAB sendiri ya. Kalau kita masuk IAB di sini ada berkaitan dengan kita dah buat hub e-pembelajaran, kita ada NPQL, CPD, LCML dan e-sidang. Kita ada webinar daripada tahun 2019 sampai sekarang. Kita ada seminar. Seminar ni mainnya adalah seminar nasional yang dianjurkan oleh IAB setiap tahun. Seminar nasional tingkat kebangsaan dia fokus kepada kepimpinan dan pengurusan. Kalau tahun lepas seminar nasional yang ke-30 boleh rujuk bahan-bahan yang ada dalam ni kalau nak tengok balik apa yang telah kita laksanakan pada tahun lepas, dan insyaAllah tahun ini kita akan laksanakan seminar ini pada bulan 8 nanti ya. Baik, seterusnya ada pelbagai bahagian lagi, tuan-puan boleh masuk saja. Ini terdapatkan, dia macam portal kepada bahagian tersebut lah. Antara yang penting mungkin tuan-puan nak rujuk BPK. So klik dekat BPK dan dalam ni tuan-puan boleh dapat pelbagai okey, kena pilih akaun dulu. Saya kekal dengan akaun Delima saya. Okey, so dalam ni BPK kita boleh tengok dia ada Mobim, repository BPK, kursus orientasi kurikulum, panduan PDP, modul pelaksanaan dan pelbagai bahan lagi yang disediakan oleh BPK. Okay. Kemudian kita ada Google, yang ni saya akan pergi selepas ni secara lebih terperinci. Kita ada Microsoft Apps juga saya akan masuk sekejap lagi. Dan other apps ni penting juga. Dalam ni ada Kahoot, ada Canva, ada Photomesh, Studio Visual Creator, Pixlr AI Image Generator, Petrosan Pixel dan pelbagai lagi. Termasuklah kita ada Padlet di sini. Kita ada Tinkercad, ada Plickers, Quizzy. Kalau nak buat quiz secara online, sesuai kita gunakan Kahoot, Quizizz dan juga Plickers. Dan Padlet ni hari tu kawan saya cikgu guru besar Syam, GB Syamsul telah pun menunjukkan cara menggunakan Padlet. Beliau memang menggunakan Padlet di sekolah beliau lah untuk menyimpan pelbagai bahan. Kemudian lepas ada apps, ada portal JPN. Ini kalau tuan-tuan nak masuk ke JPN, portal JPN, klik dekat sini. Semua negeri ada portalnya di sini lah. Sebab setiap negeri mungkin ada perkara-perkara yang mereka nak sampaikan kepada guru di negeri masing-masing, boleh rujuk kepada portal negeri berkenaan. Okay, sebagai contoh Melaka. Melaka dia ada, inilah dia punya portal dia, dinamakan D-Line. Ataupun mungkin Negeri Sembilan. Ada untuk sekolah rendah, sekolah menengah, digital prasekolah dan pelbagai lagi ya. Okey, itu berkaitan dengan portal JPN. Iaitu tadi kita tengok kepada portal JPN. And then di sini maklum balas pengguna. Kalau tuan-puan nak bagi maklum balas berkaitan dengan Delima, boleh masuk di sini. Dan kita ada rakan Delima. Rakan Delima ni merujuk kepada syarikat-syarikat ataupun pihak NGO di luar sana yang menyediakan konten bekerjasama dengan Delima untuk menyediakan konten lah. Ada banyak di sini, Apple, UNICEF, Google, Microsoft Maxis ya. Kita ada Shell di sini, Petroscience, GSL dan sebagainya. MDEC pun ada, Telkom Digi, Intel. Jadi kalau kita tengok Shell termasuk Shell. Dari semasa ke masa, rakan Delima ni akan ada program-program yang sesuai disertai oleh
guru dan murid kita. Jadi sebab itu tuan-puan kena selalu masuk di sini dan lihat apa yang ditawarkan. Antaranya di sini untuk Shell, ada programs and competition. Okay, sorry, bila saya share ni dia tak nampak kan? Sebab saya share saya punya tab ada 5. So bila saya masuk ke Shell dan yang lain-lain tadi memang tuan-puan tak nampak, minta maaf. Saya lebih sesuai, mungkin saya kena share sekejap saya kena share my entire screen. Screen tu. Entire screen. Better saya share entire screen. Betul. Mungkin untuk ambil nota Dok, boleh kenalkan apa Google Keep ke apa sebelum dia orang mula secara detail. Ya, sekejap lagi saya akan masukkan tentang Google Keep tu. Ini lebih kepada nak tunjukkan dulu apa yang ada. Tapi dari segi sharing ni saya nak kena ubah dulu. Okay, now saya share semula. Entire screen. Baik, sekarang tuan-puan boleh nampak keseluruhan skrin saya. Kalau saya pergi semula ke D5, tuan-puan akan nampak D5. Okey. Jadi tadi saya di sini, saya tunjukkan saya masuk ke Shell dan tuan-puan boleh nampak program dan tandingan yang ditawarkan oleh Shell. Jadi dengan masuk ke ruang yang telah disediakan ini, tuan-puan akan sentiasa update lah dengan apa yang ditawarkan oleh rakan D5 ya. Banyak lagi tuan-puan boleh go through satu persatu. Kita pergi kepada yang utama semula. Selepas rakan D5, kita ada dashboard KPM. Tuan-puan boleh explore nanti. Kita ada kandungan murid. Ini penting untuk murid. Kita boleh contohnya read along. Bahan ini untuk matrikulasi. Semua matrikulasi ada di dalam ni, semua cawangan ada. Untuk digital, untuk yang ini salah satu game dibangunkan oleh satu NGO, Girls for Tech. Tuan-puan boleh galakkan murid untuk menyertai pertandingan ini ataupun game ini, main game ini. Tapi walaupun namanya game untuk Girls for Tech ataupun Agents of Tech ni fokus kepada girls, tapi budak lelaki pun boleh juga join ya. Dan kita ada Archive. Yang ni menarik ya. Archive ni ada lebih kepada sejarah lah. Sejarah. Contohnya ada berkaitan dengan rumah Memorial Tun Razak, Eksplorasi Negarawan, Memorial Tun Razak, Tun Hussein On, Tun Ghaffar Baba. Tadi kalau kita tak pergi situ pun, kita boleh menggunakan nak belajar sejarah dan kali ada STEM simulation. Jadi ini bahan-bahan yang ditawarkan dalam D5, banyak manfaat kepada guru dan murid, tapi pengetua dan guru besar juga perlu memanfaatkan D5 ini. Ya. Saya dan rakan-rakan dari pusat saya telah pun membuat program di beberapa PPD. Program itu dinamakan Program Pembudayaan Pendidikan Digital untuk pemimpin sekolah. Jadi setakat 2 buah PPD yang kami telah pergi sebelum ini, bila kita tunjukkan D5 kepada pengetua dan guru besar, saya boleh katakan kebanyakan pengetua dan guru besar memang tidak bagi perhatian kepada D5 sebab mereka serahkan kepada guru untuk masuk dan uruskan dan gunakan D5. Sebenarnya pengetua dan guru besar juga patut utilize D5 ini kerana D5 boleh membantu dalam pengurusan digital di sekolah. Jadi saya mulakan dengan Google. Dalam Google ini kita ada kalender, ada Gmail, Drive, foto, docs, slide, sheet, form, keep, translate, chat dan sebagainya ya. Banyak yang tuan-puan dah biasa doc, slide, sheet ni dah biasalah ya. Baik, saya nak tanya, Google Keep. Dalam kalangan tuan-puan yang mengikuti sesi pada hari ini, berapa ramai yang pernah guna Keep?
Saya nak tuan-puan respon kalau pernah guna Keep type 1, kalau tidak pernah guna Keep type 2. Nak tengok respon tuan-puan. Pernah guna Keep type 1, tak pernah guna Keep type 2. Ramai yang dah respon. 1 pun ada, 2 pun ada, tapi saya rasa 2 lagi banyak daripada 1. Baik. Jadi hari ini saya akan mulakan dengan Google Keep. Tuan-puan boleh masuk dalam Keep masing-masing. Kita buat secara hands-on. Maksudnya tuan-puan juga sedang mengikuti atau menggunakan delima tuan-puan bersama-sama dengan saya. Jadi tuan-puan mungkin kalau pernah guna akan ada macam-macam dalam Keep ini. Kalau tak pernah guna mungkin kosong. Contohnya kalau saya buka Keep yang ini yang saya punya delima 5 IP, sorry. Saya ulang, saya ubah balik di sini. Keep ini Keep untuk saya punya akaun delima IAB. Saya tak pernah gunakan Keep dalam akaun delima ini. Saya gunakan dalam akaun MyGov saya lah, akaun email government itu. So di sini kosong lah. Kalau tuan-puan tak pernah guna akan nampak macam ni juga, kosong. Keep ini sangat membantu dalam kita nak mengambil nota, nak buat mini curai, nak buat task, list. Kita boleh listkan tugasan yang kita nak selesaikan. Kita boleh gunakan buat drawing, kita boleh masukkan gambar. Jadi saya sendiri memang banyak menggunakan Keep. Contohnya di sini. Ini akaun government saya. Keep kita boleh pin. Yang ni saya pin. So dia sekejap untuk Keep ni. Contohnya baru hari Isnin lepas, saya dan rakan saya termasuk saya punya bos, kami membuat kunjungan hormat ke SMK Hang Kasturi di Masjid Tanah Melaka. Jadi untuk melaporkan kunjungan hormat tersebut, saya buat dalam Keep tajuk maklumat kunjungan tersebut. Jadi ini adalah isinya. Dan Keep ni saya boleh share. Saya boleh share dengan orang yang saya nak share maklumat ini. Jadi saya sharekan Keep ini dengan pengarah saya, pengarah IAB, dengan ketua-ketua pusat di IAB dan juga timbalan pengarah kanan di IAB lah. Jadi mereka dapat notification di dalam email masing-masing, email yang saya share itu, dan mereka boleh baca lah laporan ini bersama dengan gambar-gambar yang kami pergi itulah. Baik, jadi tuan-puan boleh gunakan, kalau tuan-puan ada komputer sekarang sedang buat secara hands-on, boleh buka Keep dan ambil nota berkaitan dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini dengan menggunakan Keep, tuan-puan. Keep ini kita boleh Dok, ada pertanyaan daripada Nur Abida. Dia ada angkat tangan, Nur Abida. Okey, apa pertanyaan ni? Tak apa soalan. Silakan. Ada soalan? Boleh tanya terus ataupun boleh type kalau suara tak keluar. Ada yang angkat tangan. Cikgu Nur Abida. Mungkin boleh tulis kalau tak dapat nak cakap. Okey, tak apa, sementara menunggu tu. Jadi kita boleh pinkan mana kita nak keep, mana kita nak highlight. Contohnya di sini saya pinkan laporan saya berkaitan dengan pelaksanaan program pemudaan digital kepimpinan Madani di yang saya sebut tadi di beberapa daerah. Yang ni saya buat di PBD Papar baru-baru ni. Jadi kalau kita klik kat sini, dia akan pergi secara lebih, dia akan fokus kepada laporan ini. So ini apa yang kami buat. Saya sampaikan laporan ini kepada bos saya lah, bos saya dan tim saya telah laksanakan. Dan saya gunakan Keep juga untuk pelbagai aktiviti saya. Contohnya saya nak melaporkan, contohnya di sini tugasan yang saya nak keep in mind apa yang saya kena buat. Dan kaitan dengan
putusan, contohnya dalam mesyuarat, saya nak share dengan pensyarah dan pegawai bawah pusat saya yang saya, dalam putusan saya tulis dan share dengan dia orang. Baik tuan-puan, so itu yang pertama, Google Keep. Okay. Ada soalan ke tadi? Ashraf, ada soalan? Dalam Tuan-puan boleh je tadi tanya ambil dengan kalau Nur Abidah, tapi tak ada soalan. okey, tak apa. Teruskan. Baik. Kembali kepada Google Apps ni. Saya pasti tuan-puan biasa gunakan Google Docs, Google Sheet dan juga Google Forms. Especially dalam kalangan guru lah. Okay. Semasa saya di PPD yang saya telah kunjungi untuk program pendidikan digital ini, ramai juga dalam kalangan pengetua dan guru besar sebenarnya tidak menggunakan Google Docs ini. Termasuk Google Docs ataupun Google Sheet dan juga Google Slides. Sebab jadi kebiasaan pengetua guru besar menyerahkan kepada guru bestari mungkin ataupun guru-guru masing-masing lah untuk menggunakannya. Tapi apa yang saya nak sampaikan di sini adalah kepentingan untuk tuan-puan sebagai pengetua dan guru besar menggunakan contohnya Google Doc ini untuk monitor kerja guru-guru yang tuan-puan telah mungkin bagi tugasan. Sebagai contoh, kita nak buat satu dokumen baru. Katakan tuan-puan sebagai pengetua telah memberikan arahan untuk anak buah tuan-puan membuat satu kertas kerja berkaitan dengan program sambutan Hari Guru 2025. Jadi nak membincangkan ini, tuan-puan boleh bagi kepada beberapa bahagian kan, pengenalan, objektif, pengisian, mungkin jawatan kuasa dan lain-lain lagi. Jadi tuan-puan boleh share Google Doc ini, dan untuk sharing ini kita boleh buat restricted kepada orang yang kita akan emailkan saja ataupun anyone with the link. Kalau anyone with the link, the copy link, dan di sini kena letak sebagai editor lah supaya bila pengetua dan guru besar bagi arahan kepada sekumpulan guru untuk laksanakan, untuk menyediakan kertas ni, kita nak tengok mereka buat secara live, secara online, di copy link, semua yang dapat link ni boleh edit, so share dengan mereka. Dan bila mereka buat, mereka akan, bila mereka tulis di sini apa-apa lah jadi tuan-puan boleh nampak apa yang anak buah tuan-puan dah buat. Jadi kita tidaklah menunggu mereka buat dalam Word masing-masing, kemudian hantar sama ada secara soft copy ataupun hard copy kepada kita untuk kita nak semak dan bagi semula kepada mereka, akan lambat. Tapi dalam ni mereka tulis dan boleh terus dapatlah. Okay, sebab saya sharekan di sini link tadi. Tuan-puan boleh cuba masuk dan tulislah apa-apa dalam tu. Ashraf juga boleh cuba masuk dan tulis. Ada pertanyaan tadi dok. Dalam Ya. Google Keep tadi, kan, boleh tak diedit oleh orang lain? Dalam apa? Dalam mana? Google Keep. Google Keep tadi. Okey. Google Keep, bila kita sudah collaborate, contohnya di sini saya collaborate dengan anak buah saya. So siapa yang diletakkan sebagai collaborator, mereka boleh ubah. Semua collaborator ini boleh. Yang ini saya dah bagi link, tuan-tuan boleh cuba type apa-apa dalam file yang saya dah bagi link tadi. Tu dah ada yang masuk. Boleh type. Jadi saya sebagai pengetua, katakan saya ni pengetua,
pengurusan, saya minta anak buah saya untuk buat kertas ni, jadi dia boleh nampak di situ secara live, siapa-siapa yang kita share tu dia boleh masuk. Tapi kalau kita nak control supaya tidak semua boleh akses kepada dokumen ini, kita boleh restricted, bukan kepada anyone with the link, tetapi kita restrict kepada email yang kita share saja. Jadi tuan-tuan boleh share dengan email tertentu lah, supaya orang berkenaan saja yang boleh masuk dan buat editing dalam ni. Ya. Create dokumen ini bagi guru besar, cuma bagi akses kepada saya sebagai penonton besar, kita boleh monitor. Ya. Baik, itu berkaitan dengan Google Docs. Ya. Selama ini, feedback daripada yang saya dapat dalam bengkel baru-baru ini, dalam kalangan penonton besar, ada yang kata mereka prefer Microsoft Word. Memang saya rasa kebanyakan orang prefer Microsoft Word. Tapi bila saya tunjukkan kelebihan Google Docs ini, mereka kata okey, sekarang mereka nak gunakan Google Docs sebab boleh monitor kerja anak buah. Ya. Okey. Baik, seterusnya dalam delima ni juga, selain dari Google Docs, kita ada Google Sheet yang fungsinya sama macam Microsoft Excel tapi dinamakan Google Sheet. Cuma perbezaan dengan Excel adalah dia punya button, dia punya menu-menu kat atas tu, feature dia tu mungkin kurang sikit lah daripada Microsoft Excel. Okay. Begitu juga dengan Google Slide. Ini bersamaan dengan Microsoft PowerPoint. Cuma seperti Sheet dan Doc juga, dia not exactly sama ni in terms of dia punya menu-menu kat atas ni, dia punya features dia tu tak sama, not exactly the same dengan Microsoft PowerPoint. Tapi kelebihannya adalah boleh sama macam Google Doc tadi. Kalau tuan-puan sebagai pengetua, guru besar nak bagi tugasan kepada anak buah untuk lengkapkan satu laporan menggunakan PowerPoint contohnya, boleh monitor kerja mereka lah. Boleh bahagi seorang berapa slide dan monitor kerja mereka. Baik. Baik, setakat ini tuan-puan ada soalan ke? Okay. Kalau setakat yang saya dah sampaikan ni, kalau tuan-puan rasa boleh follow, tuliskan nombor 3 dalam respon. Just nak dapatkan sedikit input tentang setakat ini, macam mana tuan-puan boleh ikutilah. Oh, ada yang tanya boleh tak buat laporan dekat Google Keep? Okay, boleh sebenarnya. Bila kita buat laporan atau apa-apa dalam Google Keep ni, satu kita boleh share, satu lagi sebenarnya kita boleh copy ke dalam Google Docs. Google Docs tu macam kita punya Microsoft Word lah. So sama, dia akan menjadi satu dokumen seperti yang kita type dalam Google, Microsoft Word ataupun Google Docs. Ya. Jadi, tak jadi masalah, boleh buat laporan menggunakan Google Keep. Cuma bergantung kepada cara penggunaan. Mungkin kita nak restrict kepada laporan kita itu. Tadi contohnya saya laporkan bengkel yang saya dah laksanakan kepada bos saya, jadi saya share dengan mereka, boleh dapat straight away. Dan bila saya update dalam Google Keep, mereka boleh nampak update tersebut. Ataupun saya nak buat dalam bentuk yang proper menggunakan Google Docs ataupun Microsoft Word, saya boleh transfer ke Google Docs lah. So, boleh terus share dalam tu. Ya. Baik, so far okay, Alhamdulillah. Baik tuan-puan, saya akan pergi pula kepada yang seterusnya dalam delima ini. Baik, di dalam Google ini kita ada macam-macam lagi function. Saya pasti tuan-puan dah biasa dengan kalender, dengan Docs, Slide dan Sheet, Google Form juga. Okay. Drive of course tuan-puan biasa guna Drive, email, Keep saya pun jelaskan tadi, ada yang dah biasa pakai, ada yang mungkin baru first time pakai. Translate, Google Site dan pelbagai lagi ya. Baik. Tuan-puan, seterusnya saya just nak tunjukkan dari segi kalender ni ya. Kalender
Saya pasti dah menjadi satu kebiasaan kepada tuan-puan menggunakan kalender. Saya nak tunjukkan, nak share kalender yang saya buat di pusat saya, kalender rasmi pusat saya lah. Jadi kalender ini tuan-puan, kita boleh create pelbagai kalender. Contohnya di sini saya create mengikut jabatan dan saya warnakan warna yang berbeza. Di bawah saya ada 3 jabatan, JEP Jabatan E-Pembelajaran, CPSI Jabatan Perancangan, sorry, Keluar. internet saya tadi, isu internet, so Internet lain. baik, saya share semula skrin saya. Okay, maaf ada masalah internet tadi. Walaupun kami ni di IAB, Indo Pandai Stack, tapi tetap ada isu juga lah dengan internet, di mana certain area dekat IAB ni tak ada akses ataupun aksesnya agak terhad lah. Kami sedang usahakan untuk membuat penambahbaikan lah di IAB. InsyaAllah pada tahun hadapan akan di-upgrade lah ke semua. Baik, tadi saya sedang menunjukkan kalender, saya sedang berkongsi kalender tadi. Jadi saya nak tunjukkan bahawa saya telah create pelbagai kalender dengan different colours di pusat saya. Bila nak buat satu program, semua kalender ni saya bagi akses kepada semua orang dalam pusat saya. Jadi mereka boleh nampak kalau nak buat apa program, masa di situ tak boleh sebab mungkin dah ada aktiviti lain yang clash ataupun melibatkan orang tertentu. Jadi antara yang contohnya kalender ini, kalender ini. Saya pergi kat sini lah, kat sini. Apa yang saya buat adalah dekat setting ini, saya sharekan dengan semua orang di pusat saya. Dan orang yang pensyarah dan juga pegawai dan staf yang saya share ni, ada yang saya bagi boleh buat changes, manage sharing. Ada yang boleh lihat saja. Kita ada 4 pilihan di sini. See all event, make changes dan juga manage changes and manage sharing. Dia boleh share pula dengan orang lain. Jadi kaitan dengan kalender ni, saya pasti ramai yang dah biasa gunakan kalender. Namun yang melibatkan penyediaan ataupun penciptaan pelbagai kalender lagi, so kita mergekan di pusat ataupun di sekolah kita, mungkin agak kurang dilaksanakan. Kalau tuan-puan di sekolah sebagai pengetua yang besar, tuan-puan boleh gunakan kaedah ini untuk buat tahun sekolah, kalender tuan-puan sendiri sebagai pengetua besar. Kemudian sebagai mungkin melibatkan penolong kanan dan juga guru makanan mata pelajaran, buat kalender, ada satu kalender lain. Kemudian mungkin melibatkan program akademik, co-curriculum, HAM, masing-masing ada kalender dengan warna yang berlainan. Kita boleh nampak bila dimasukkan ke dalam kalender, di mana bila program itu, apa yang akan berlaku dan sebagainya. Jadi itu satu lagi function dalam D5 yang especially untuk Google yang saya nak highlight lah apa yang telah saya laksanakan di pusat saya. Baik tuan-puan, seterusnya saya nak berkongsi pula berkaitan dengan Microsoft. Microsoft. Okay, saya nak tahulah, nak dapatkan sedikit maklum balas daripada tuan-puan. Adakah tuan-puan menggunakan Microsoft 365 di sekolah masing-masing ataupun sendirilah, individu pun tak apa. Okay, kalau menggunakan, mungkin boleh bagi respon nombor 4, tunjukkan menggunakan Microsoft 365. Kalau tuan-puan boleh bagi komen sikit, nak tengok nak dapatkan macam mana. Okay, kalau tak guna nombor 5, guna nombor 4, tak guna nombor 5. Microsoft 365. Okay, ada yang guna, ada yang tak guna. Sebab mungkin agak baru juga Microsoft 365 ini. Microsoft 365 ini sebenarnya lebih kepada Microsoft secara online lah, secara online. Di mana tuan-puan di sekolah, guru besar, pengetua guru besar dan juga guru-guru mempunyai akses kepada Microsoft secara online. Lesen tuan-puan adalah lesen A1, iaitu online sahaja. Tapi yang bertugas di Kementerian Pendidikan, di JPN dan juga PPD, tuan-puan boleh
mendapat tuan-puan mendapat lesen A3. A3 ini maksudnya boleh gunakan secara online dan juga offline. Kedua boleh. Ya. Baik. Untuk Microsoft ini, okay, baca balik di sini. Okay, dekat main page ini adalah simbol Microsoft Apps. Kita klik dekat Microsoft. Kita ada dapatkan ID D5 anda, welcome kit, reset, Office 365, pandai app, dan kita ada Word, Excel, Teams, PowerPoint, dan lain-lain. Banyak lagi, macam-macam lagi boleh digunakan. Tadi bila saya nyatakan tentang Google Docs, boleh digunakan untuk tuan-puan sebagai ketua guru besar, terutamanya monitor tugas tuan-puan, tugas yang tuan-puan dah beri kepada guru ataupun staf di bawah sekolah tuan-puan. Boleh monitor guna Google Docs sebab boleh share dan boleh nampak secara live kan. Sebenarnya tuan-puan, Microsoft juga boleh buat perkara yang sama melalui Microsoft 365 ni lah. Okay. Jadi sebelum itu, berkaitan dengan Microsoft, ada satu perkara yang saya nak highlight. Di dalam welcome kit, saya tak pasti sama ada tuan-puan dah biasa ataupun dah pernah diberitahu tentang perkara ini. Jadi ada sedikit perbezaan dari segi email tuan-puan khusus untuk Microsoft. Okay. Pada tahun 2021 sebenarnya, dah lama dah, 25 November, masa tu masih lagi Puan Maznah sebagai pengarah BSTP, mereka telah lancarkan New Microsoft Experience in D5 2.0. Maksudnya, tuan-puan nak gunakan D5, nak gunakan Microsoft yang dalam D5 itu, login menggunakan akaun D5 yang ada sedikit perubahan. Okay. Mungkin boleh bagi maklumat ataupun input sikit kepada saya. Adakah tuan-puan sedar tentang adanya perubahan, sedikit perubahan kepada email D5 tuan-puan? Kalau tak sedar, tuliskan 6. Kalau tak tahu, kalau tahu tuliskan 7. Tulis 6 kalau tak tahu bahawa email D5 tuan-puan itu sebenarnya ada boleh ubah sikit, ada sedikit perubahan juga. Kalau tahu tulis, tak tahu tulis 6, kalau tahu tulis 7. Okay. Jadi saya rasa ramai yang mungkin tak aware tentang perkara ini. Ada juga yang tahu, tapi ramai juga yang mungkin tak tahu. Baik. Sebenarnya untuk jika tuan-puan menggunakan Microsoft, menggunakan email D5 yang biasa tu, yang G nombor and then terus kepada moedl.edu.my, kadang-kadang bila masuk ke Microsoft dia akan ada problem sikit ya. Jadi untuk itu Microsoft telah initiate untuk menjadikan ataupun menyelesaikan masalah tersebut. Dan apa yang berlaku adalah tuan-puan hanya perlu tambahkan nama negeri tuan-puan. Kalau tuan-puan dari Perlis, email yang sama, G dan digit pada email tuan-puan itu, biasanya moedl.edu.my, just tambah negeri. Kalau Perlis tambah Perlis, kalau Kedah tambah Kedah, Pulau Pinang tambah PP, Perak. Selangor ni ada 2, dan saya tunjuk kenapa 2 sebab Selangor ni besar. KL, Trajaya, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah, Labuan, Sarawak, Johor, Melaka, NS. Tambahkan saja depan tu, akses macam biasa, password pun macam biasa, tuan-puan akan dapat akses D5 macam biasa, tapi bila masuk kepada Microsoft punya app, dia akan jadi lebih seamless, tak ada isu tak dapat nak akses ataupun tersekat dan sebagainya ya. Okay. Kenapa Selangor tu berbeza? Contoh, Selangor ni dia bergantung kepada negeri ya. Daerah. Selangor ni dia ada daerah, different daerah untuk Selangor 1 dan different daerah untuk Selangor 2. Okay, contoh ada sini lah. Kalau Johor, Kuru G SS123456@johormui.dia. Kalau pegawai pun sama, PPD tambah Johor kat depan. Kalau murid pun sama, tambah Johor ataupun negeri tuan-puan masing-masing. Okay. Untuk Selangor,
Selangor ni ada 1 dengan 2. 1 untuk 4 PBD, Kelang, Hulu Langat, Hulu Selangor, Gombak. Dan yang kedua, Kuala Langat, Kuala Selangor, Bernam, Sepang, Petaling Perdana dan Petaling Utama. Jadi bagi guru ataupun sekolah, guru yang bertugas di sekolah berada dalam daerah, 4 daerah di kiri ni, tulis Selangor 1 kat depan. Dan 4 daerah di kanan ni, 6 daerah di kanan ini, Selangor 2. Ya. Okay, itu untuk Microsoft, untuk kita buat tambahan sedikit pada email kita. Email Delima itu untuk membolehkan mudah nak akses app yang berkaitan dengan Delima. Okay. Baik. Seterusnya, kita ada pelbagai dalam ni. Saya nak highlight, pergi kepada Microsoft Word dulu. Tadi bila saya bercakap dengan peserta bengkel yang saya sebut tadi tu, okay, saya sign in dengan Delima ya. Okay, email Delima saya di sini iab-1001@moel.edu. Okay, bila tuan-puan nak masuk ni, tuan-puan kena sign in. Gunakan email Delima masing-masing. Okay. Okay, yang ni. Okay. So kita boleh tengok di sini, ini kosong lagi, tak ada apa. Katakan kita nak buat yang baru. Dia ada template. Okay, ini resume, meeting notes dan sebagainya lah. Berbagai template kita boleh gunakan. Ataupun kalau kita tak nak buat template pun tak apa. Kita just buat yang baru lah. Create. Okay, ini yang dikatakan Microsoft 365 ini. Microsoft 365, tuan-tuan boleh tengok di sini ada pelbagai app dalam ni. Okay, kalau tuan-puan dah pakai, macam saya di IAB ni, kami memang menggunakan Microsoft 365, dia akan keluarlah pelbagai app yang kita dah memang pakai di situ. Baik. Okay, kembali semula ke sini. Jadi tadi, okay. Okay, pergi ke Words. Okay, katakan saya nak buat meeting notes. Oh, ada error. Mungkin masalah dengan network di tempat saya. Okay, jadi saya tak dapat nak demonstrate, tapi kalau kita buka Word biasa pun, contohnya ini Word, okay. Tekan saya buka yang baru, new. Jadi dalam Word ini, kalau tuan-puan tengok, dalam Word yang dah ada lesson yang tuan-puan dah ada tu, lesson A1 itu, dia ada share kat sini, share. Okay. Bila share ni, tuan-puan boleh share sama ada, okay, kita kena ada dokumen dulu. Katakan dokumen ini, test. Kita create dokumen itu dan masukkan dalam kita punya OneDrive. OneDrive yang daripada email Delima tuan-puan itu. Now kita nak share, dia akan keluar macam ni. Kalau saya pergi balik dekat sini, share. Okay, kita boleh share dengan email. Contohnya saya nak share dengan Ashraf. Ashraf, ini email dia, saya boleh share. Dan saya boleh send. Okay, dan dia akan terima. Dan lepas itu kami boleh bercollaborate. Dari segi sharing ni kita boleh manage access.
kita sama macam dalam Google Docs tadi, kita boleh bagi dia edit pun boleh view sajalah. Dan kita juga boleh copy link. Copy link ni kita boleh bagi kepada sesiapa, link ni kepada siapa saja untuk mereka masuk. Okay. Jadi bila copy link ni, anyone ini, okay, kita boleh share, siapa saja boleh masuk tanpa sign in, ataupun kita boleh pilih dalam organisasi kita saja ataupun kita nak apa. Dan di sini kita boleh tentukan dia boleh buat apa, edit, review, can view saja dan macam-macam lagi lah. Okay. Jadi lagi sekali, sama macam Google Docs tadi tu, tuan-puan boleh sebagai pengetua dan besar boleh buat kertas kerja dan share dengan cikgu tuan-puan dan mereka boleh buat dan tuan-puan boleh semak secara online, secara live. Sebab contohnya Ashraf dia dah masuk, dia boleh buat. Okay, cuba Ashraf tulis something. Okay, jadi saya boleh nampak untuk monitor gawah saya buat kerja, saya boleh terus buka file yang saya dah share ni dan apa yang mereka tulis saya boleh tengok. Ya. Tadi saya kata Google Doc boleh buat benda ni, betul. Bila saya tanya pengetua dan besar dalam bengkel saya sebelum ini, dia prefer Word sebab dia punya ni lah feature saya kan. Tapi bila saya kata Docs boleh share, Google Doc boleh share, boleh manage, buat monitoring dan sebagainya, mereka prefer yang itu. Tapi bila saya tunjukkan pula melalui Microsoft 365 ini juga boleh buat perkara yang sama, maka mereka berbalik kepada Microsoft Word lah. Jadi sebenarnya tak kisah nak guna mana pun, Google ke Microsoft ke, mana yang tuan-puan rasa selesa. Yang penting sebagai pengetua dan besar, tuan-puan boleh monitor kerja anak buah tuan-puan melalui penggunaan M365 ataupun Google tadi yang secara online itu. Ya. Baik, ini Word. Dalam Word ini kalau saya sendiri, saya banyak contohnya nak buat memo yang disediakan oleh anak buah saya. Mereka share dengan saya, jadi saya klik dekat share with me. Saya boleh tengok contohnya memo latihan Pixlr. Jadi saya buka memo tu. Encik Ashraf yang buat memo ni. Saya cek dan kalau saya betulkan, saya akan maklumkan buat pembetulan. Biasanya bila pembetulan saya akan menggunakan track changer supaya mereka aware di mana perubahan tersebut. Contohnya saya padam ini. So akan ada track changer di situ dan mereka boleh accept saja nanti. Ya. Jadi saya makan memo, surat dan sebagainya secara online ini memudahkan, mempercepatkan kerja lah. Kerja saya di pejabat jadi lebih cepat. Baik tuan-puan, jadi selain daripada Word, Excel juga sama. Kita ada PowerPoint sama juga. Dan sebenarnya saya juga banyak menggunakan Teams, tuan-puan boleh masuk ke dalam Teams. Jadi tentang Word, tentang Microsoft ni saya je nak tunjukkan, demo saja, tak tempat nak buat dengan tuan-puan. Macam mana saya nak tunjukkan macam mana saya menggunakan Microsoft Teams di pejabat saya lah. Tuan-puan boleh gunakan Teams di sekolah masing-masing seperti yang telah diamalkan di SMK Hang Kasturi. Untuk makluman tuan-puan, SMK Hang Kasturi merupakan satu-satunya Microsoft Showcase School di Melaka. Kalau di seluruh Malaysia, sekolah under KPM ada 15. Majoriti di Johor ada, saya ada 5 buah di Johor. Tapi sekarang ni yang sedang mengejar adalah Terengganu, di mana 15 buah sekolah di Terengganu dah masuk incubator dan akan keluar sebagai MSS lah tidak lama lagi. Jadi di pejabat saya, dari segi penggunaan Teams, saya masuk dulu di sini, Teams. Okay, ini saya menggunakan email rasmi saya. Tuan-puan boleh masuk menggunakan email D5 yang ada negeri tadi tu ya. Yang ada negeri. Okay, dalam Teams ini, kita boleh createkan pelbagai Teams. Okay, saya ada Teams yang utama adalah saya punya pusat saya, tim pusat saya lah. Yang saya namakan sebagai DMAP PPT. DMAP PPT ni ringkasan kepada Digital Management Platform and Productivity Platform. Ya. Jadi dalam ini,
kita boleh createkan pelbagai channel. Saya createkan channel untuk setiap jabatan saya. Dan juga kalau nak buat mesyuarat pusat juga saya createkan di sini. Dan di sini kita boleh masukkan file apa yang kita nak share. Semua ahli dalam tim, dalam ni saya dah jadikan semua ahli pusat saya dalam ahli dalam tim ini. Jadi mereka boleh akses kepada minit mesyuarat, maklum balas, pelaporan dan sebagainya. Dan kalau tengok kepada general ini, di sini saya sharekan juga aktiviti staff saya, portal IAB, Hermes IDME. Okay. Yang utama adalah ni semua menggunakan Google Excel M365 saja ya. Okay, kalau file ni kita boleh masukkan pelbagai file yang kita nak share dan siapa saja boleh ambil lah. Dan satu kelebihan di sini dalam tim ini, kalau pergi dekat general tadi, kita ada pergi dekat Teams. Okay, di map. Dekat ni kelas notebook. Okay. Tuan-puan boleh create Teams yang ada kelas notebook. Jadi SMK Hang Kasturi, mereka betul-betul utilize kelas notebook untuk menyediakan pelbagai folder ikut fungsi. Contohnya folder untuk HAM, untuk co-curriculum, untuk curriculum, akademik dan macam-macam. Jadi di sini saya sendiri, saya buat folder setiap pensyarah dan juga pegawai di dalam pusat saya. So mereka, bagi setiap orang ni, contohnya kalau kita tengok Dr. Azhar Harun, dalam ni dia ada dia punya senarai tugas dan juga job description. Okay, tuan-puan, kalau di sekolah PGB boleh masukkan contohnya dia punya ERPH, dia punya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dia punya akademiknya, apa saja kerja yang dia buat, setiap orang tu sebagai pengetua dan usaha tuan-puan boleh mudah nak akses. Dan kita ada di sini collaboration space. Collaboration space ini semua ahli tim boleh masuk dan akses semua folder ni. Jadi saya buat untuk collaboration space, saya share minit curai pengurusan. Tadi saya dah buat dalam Google Keep yang saya boleh share terus, tapi untuk simpanan dalam saya punya platform team, saya akan just copy paste ke dalam ni lah. Ya. Kita ada contohnya tadi saya sebut tentang minit curai kan. Minit curai. Kita ada tugasan pusat saya, ada mesyuarat yang dihadiri oleh pensyarah dan pegawai saya di mana-mana di luar daripada pusat, mereka boleh tulis dan laporkan di sinilah. Ya. Jadi penggunaan Microsoft Teams di sini membantu saya menguruskan pusat saya secara digital. Ada chat yang sama macam WhatsApp lah. Kita boleh create pelbagai kumpulan, kita boleh chat one to one dan juga dalam kumpulan. Jadi ini juga boleh diinstall, download dan install dalam phone, maka fungsinya sama macam WhatsApp lah. Tapi saya fokuskan kepada urusan rasmi pejabat. WhatsApp tu untuk yang tidak rasmi. Ya. Baik tuan-tuan dan puan, tentang Microsoft, saya dah highlightkan tadi tentang penggunaan Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya dan lain-lain itu. Tapi yang saya nak highlightkan juga adalah Teams, dan dalam Teams tu dia ada OneNote. Tadi tu yang kelas note tu dia adalah sebahagian daripada OneNote. Ya. Tuan-puan boleh rujuk kepada ramai dalam kalangan MIEE dan mungkin tuan-puan kenal, especially guru-guru, untuk tuan-puan utilize apa yang telah disediakan ini. Dan last kali tuan-puan, kita ada masa sedikit saja lagi. Saya just nak berkongsi sedikit lagi tentang AI pula. Okay, bila sebut tentang AI, saya pasti tuan-puan biasa gunakan ChatGPT. Jadi kalau kita masuk ke ChatGPT ni, dia kalau yang tidak berbayar adalah 3.5, kalau berbayar kita boleh dapat GPT 4.0 dan boleh tulislah apa soalan yang kita nak tanya. Saya pasti tuan-puan dah biasa. Tapi hari ni saya nak highlight Microsoft Copilot. Fungsinya sama macam ChatGPT. Kita kena sign in. Tuan-puan boleh sign in menggunakan email delima masing-masing. Okay, di sini saya kena tukar ni. Okay, switch to, okay, sign out dulu. Ini anak saya punya ni. Baik, saya akan gunakan ini, email IAB saya. Email delima IAB.
Okay, kelebihan Microsoft Copilot adalah dia menggunakan GPT 4.0. Tapi kekurangannya adalah dia hanya boleh accept 30 iteration sahaja dalam sehari. 30 soalan iteration itu, lepas tu dia dah maksimum. Mungkin kena buat iteration yang baru. Dia tuan-puan boleh cuba bersama-sama di sini. Saya dah pun banyak gunakan Copilot ini. Baik, katakan kita nak tanya tentang sebagai pengetua dengan besar kan, mungkin tuan-tuan nak minta bantuan Copilot AI ini cadangkan program untuk membantu program untuk meningkatkan motivasi murid kepada pembelajaran. Okay. Sebenarnya ada framework dari segi prompt. Ini dia makan prompt. Ini saya just letak simple saja dulu. Dia ada pelbagai framework untuk prompt ini. Dan dengan prompt yang lebih terperinci, kita akan dapat mendapat input yang lebih tepat, yang lebih bersesuaian dengan kebutuhan kita. Ya. Okey, kita dah tengok di sini, dia kata cadangkan penggunaan teknologi, variasi aktiviti, ujian dan pentarafan, kolaborasi, tujuan yang jelas, kelas yang menarik, program motivasi dan sebagainya. Okay, ini genre lagi kita boleh detailkan lagi. Ya. So contohnya kita boleh minta dia berikan membuat satu kertas kerja pelaksanaan program motivasi kepada murid sekolah rendah . Okey, simple saja dulu. So, bila kertas kecil dia akan bagi tujuan, langkah-langkah. Ya. Sebenarnya kita boleh nyatakan apa yang kita nak dia masukkan. Dia punya langkah-langkah tu kita boleh juga tetapkan dan dia akan berikan mengikut yang kita telah tetapkan. Baik, Ashraf, mungkin Ashraf ada nak tanya apa-apa, contohnya kita nak minta AI bantu, katakan Ashraf sebagai pengetua. Apa yang Ashraf rasa nak dapatkan bantuan AI dan nak tanya? Okey dok, itu salah satu yang kita boleh mintakan sebagai pemimpin pendidikan ni kan. Mungkin kita boleh kongsi apakah ni kalau kita nak kan teori kepimpinan yang boleh digunakan dalam membuat keputusan kan. Contoh kalau kita type tu, lepas tu kita boleh prompt dengan lebih dalam lagi. Contoh bila dia dah bagi beberapa contoh, kita boleh minta tolong berikan penerangan lebih lanjut mengenai ini. Apakah aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan? Okey, so kita minta dia berikan atau berikan teori kepimpinan yang boleh digunakan untuk membuat keputusan. Kita di IAB ni memang bila bercakap tu kita kena banyak kaitkan juga dengan teori lah, especially dalam aspek kepimpinan. Jadi dia ada bagi cadangan di sini. Saya pasti tuan-puan pengetua dan guru besar especially yang telah mengikuti kursus di IAB dan juga MPPL, biasa dengan cara kerja di IAB kan, di mana kita dalam nak melaksanakan sebarang kerja tu kita
akan bersandarkan kepada pelbagai teori dan juga kerangka-kerangka tertentu. Ya. Okey, contoh macam ni dok, dia dah beritahu kan, Okay. contoh teori kepimpinan transformational kan. Okey, boleh tak lebih lanjut, maklumat lebih lanjut mengenai teori kepimpinan transformational contoh. Jadi kita boleh prompt lagi dengan apa yang situation apa boleh. Kalau salah ejaan pun tak apa sebab dia faham. Aha. So tadi di peringkat awal ni dia hanya bagi beberapa teori dan penerangan secara ringkas. Bila kita nak lebih detail, dia akan fokus pada satu teori yang kita minta tu, dia akan lebih detail lah gaya kepimpinan. Jadi contoh macam ni kan kita boleh detailkan Tingkat lagi. Contoh kematangan. mendelegasikan kan. Apakah contoh-contoh mendelegasikan? Kita boleh tanya. Jadi dia akan bagi sehingga kita puas hati. Ya. Contoh mendelegasikan kan. Contoh-contoh mendelegasikan. Berikan contoh mana tu Ashraf? Dia kat mana Ashraf? S4. S4. Oh ni. Ha. Mendelegasikan. Gaya ni digunakan ketika bawahan atau mengikut. Okay. Pengikut memiliki kompetensi tinggi dan komitmen Boleh tinggi. berikan contoh mendelegasikan kan. Contoh kan. Boleh berikan contoh. Contoh mengenai mendelegasikan. Contoh yang secara praktikal lah. Mendelegasikan. Dah nampak dia beritahu kan pengelola ruang kelas. Jadi benda macam ni lah. Jadi kita boleh dapat. Jadi kalau pengetua guru besar, mereka ingin ni, jadi kita cara macam kita prompt apa yang kita nak tahu, kalau kita nak tanya ke kawan kita, itulah kita tanya pada AI. Contoh dia gitulah. Yep. Jadi saya yakin pengetua yang besar ada pelbagai perkara yang perlu dibuat dan perlukan maklumat. Jadi di sinilah datangnya AI ni yang boleh membantu tuan-tuan. Boleh juga guna cuba guna ChatGPT ataupun Gemini AI dan lain-lain. Dan masuk Copilot, boleh buat prompt itu yang akan membawa kepada akhirnya dapat membantu tuan-tuan dalam nak menguruskan kerja tuan-tuan lah. Baik, Ashraf. Ya. Berkaitan dengan AI ni, Ashraf rasa aspek apa yang dia akan menjadi sangat membantu pengetua dan guru besar? Dia sebenarnya kalau dalam AI ni kan, ni kita cerita tentang ChatGPT ataupun chatting sajalah kan, yang kita prompt saja, dia banyak boleh membantu pemimpin pendidikan kan untuk membuat keputusan atau untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, contoh tentang aktiviti dan sebagainya kan. Dan secara detail lagi kalau untuk apa ni, pengetua guru besar nak beri tahu pada guru-guru dia macam mana nak create satu lesson plan kan, secara kreatif untuk mengajar pelajar dia, boleh gunakan chat GPT ni ataupun mana-mana chat AI ni untuk createkan lesson plan. Lain daripada kita beli kan, sekarang ada orang jual lesson plan dan sebagainya, tetapi kita gunakan AI, dia boleh membantu kita kan. Tu antara yang memang guru-guru di sekolah minat lah, Dr. Isam. Ya. Okey, saya rasa kita dah sampai ke penghujung program kita. Kali ikutkan pembentangan sehingga jam 4 saja, 1 jam saja kan. Dan kita open kepada Q&A lah kalau ada. Baik, jadi mungkin ada Q&A, Ashraf. Tuan-tuan puan-puan ada apa-apa persoalan bertanya? Boleh tulis, kalau ada boleh tulis. Okey, soalan dari YouTube.
Ah, YouTube tadi ada tanya tentang untuk maklumat ada 142 orang lah dalam YouTube ni, Dok. Kan? Kalau yang YouTube tadi dia ada tanya apa Google Keep tadilah kan. Oh, Ah, apa soalan tu? ah, Oh, dia tanya kalau kita buat dulu maklum tadi balas tu kalau kita dengan syarat, cikgu-cikgu yang kena ambil kena boleh tak cikgu-cikgu yang kena suarakan ambil maklumat tarikan tu boleh dalam. suara. Okey, okey. Kalau untuk itu saya rasa elok disediakan siap-siap maklum balas dalam tu. Contohnya, Ah, mungkin saya just share sikit di sini. Share semula. Masuk pada Google Keep tadi. Okay, katakan di sini. Katakanlah ini adalah poin-poin dia lah kan. So di sini saya letakkan maklum balas. Okay. Jadi kena nyatakanlah mungkin maklum balas ini Encik Ashraf. ah. Jadi bila dia tengok ni, Ashraf pun kenalah buat maklum balas dalam ni. Ah, Boleh buat macam tu. Terpulang kepada kreativiti masing-masing. Apa yang saya tunjukkan di sini adalah satu app yang sangat mudah untuk kita nak mengambil nota dan akan membantu kita nak berkongsi apa saja yang kita telah buat dengan especially kalau kita sebagai pembentuk usaha dengan cikgu-cikgu kita. Dan juga mungkin kita nak share dengan PPD, dengan JPN, menunjukkan apa yang sekolah dah buat, cikgu masukkan gambar, tuliskan buat laporan, share di situ. Ini immediately mereka akan dapat notifikasi dalam email dan mereka boleh buka dan tengok. Okay. Sebenarnya berkaitan dengan AI itu, saya hanya sempat tunjuk sedikit saja. Ada dari segi prompt tu, ada framework. Contohnya, salah satu dari framework itu adalah STF, iaitu RTF, iaitu Role Task Format. Jadi kita bahagikan prompt kita tu kepada 3 bahagian. Dalam satu ayat ataupun beberapa ayat, kita nyatakan dulu kita ni siapa, role. Saya adalah guru matematik tahun 5. Okay. Task, saya mahu membuat satu aktiviti pengajaran bagi topik topik Polygon secara konstruktivis. Okay. Berikan satu rancangan pengajaran bagi topik tersebut secara konstruktivis mengikut format format itu nyatakanlah dalam tu ada apalah mengikut format seperti ini. Ada masa tarikh, masa objektif dan apalah format yang kita biasa pakai. Kita dah specify, kita run, AI akan bagi seperti mana yang kita telah specify tadi. Itu adalah RTF, Role, Task dan Format. Jadi untuk makluman tuan-tuan, untuk siri CDL PJB ini, pada minggu hadapan kita berehat untuk Hari Raya. Selepas itu pada 17 Februari, kita akan mendengar perkongsian dari Puan Siti Nur Faizah, Pengetua SMK Hang Kasturi yang telah berjaya membawa sekolah berkenaan menjadi Microsoft Showcase School. Sekolah biasa, performan pun biasa-biasa, tapi pengurusan sekolah itu digital dan alhamdulillah berjaya menarik minat murid untuk lebih tumpu kepada pembelajaran. Ya. Dan selepas daripada minggu selepas itu pula, Encik Ashraf sendiri akan berkongsi dengan tuan-puan, dengan pengurusan usaha semua dan juga siapa saja audiens dalam ni. Kaitan dengan AI, ya, Ashraf mungkin boleh cerita sikit, kita bagi maklumat awal apa yang Ashraf akan berkongsi pada 24 hari. Okey, macam hari ini kita dapat lihat bagaimana kita prompt hanya untuk dalam bentuk chat dan sebagainya. Tetapi kita boleh juga menghasilkan video pendek. Bagaimana kita boleh gunakan AI untuk menghasilkan video. Bagaimana kita boleh buat audio dan sebagainya. Jadi benda-benda ni yang memang kadang-kadang sekolah nak buat montage. Jadi kita boleh gunakan AI untuk sediakan montage. Jadi bagaimana kita tunggu 24 hari bulan nanti. InsyaAllah. Ya. Okey. Baik, saya rasa kalau tak ada apa-apa lagi Ashraf, kita tamatkan sesi kita.
untuk hari ini, setakat ini. Okey dok. Dan mungkin sebelum kita betul-betul leave ni, kita minta Wani lah untuk ambil gambar dulu sebelum kita selesai. Silakan Wani. Okay, terima kasih Dr. Ehsan. Okay, para peserta boleh onkan kamera. Sambil-sambil tu boleh bersedia. Pastikan semua kekal senyum ya. Okay, saya ambil muka surat pertama dulu. Semua ready? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Okay. Semua sudah. Saya serahkan kembali kepada Dr. Ehsan dan Tuan Ashraf. Baik, dari saya, terima kasih kepada semua yang menyertai sesi pertemuan ini. Alhamdulillah, saya harap sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada tuan-puan untuk explore lebih lanjut lagi ya. Tuan-puan perlu explore sebab setakat 1 jam ni memanglah kita tak dapat nak bagi sepenuhnya. Jadi hopefully tuan-puan terus dapat manfaatkan ilmu. Okay. Akhir sekali Ashraf. Okey, tutup. terima kasih kepada Dr. Ehsan atas perkongsian majlis 5 pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita banyak perkara kita dapat kan, antaranya ialah tentang penggunaan Google Keep. Lepas tu bagaimana kita dapat gunakan kalender. Biasanya tuan-tuan buat kalender untuk diri sendiri, tapi macam mana kita boleh create kalender-kalender lain dalam kalender kita, kan Dr. Ehsan ada tunjuk. Jadi juga bagaimana kita boleh menggunakan AI untuk membantu kita dalam pengurusan pendidikan kita di sekolah lah. Baik, so alhamdulillah, terima kasih banyak Dok atas perkongsian ini. Jadi mungkin kita akan jumpa lagi di lain masa lah. So terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi join pada hari ini. Mungkin kita boleh war-warkan lagi kepada rakan-rakan pengetua guru besar yang lain supaya dapat sama-sama mengikuti CDL pada masa-masa akan datang. Okay, terima kasih. Sekian, saya serahkan balik kepada admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.